Ya, segmen SPM Plus seperti yang saya kongsikan seketika tadi, tanpa membuang masa kita terus saja perkenalkan seorang tetamu di studio untuk berkongsi berkenaan 9 inisiatif SSM 2023. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Puan Nur Haizal Jemon selaku pengarah bahagian pembangunan dan perkhidmatan perundangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Haizal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Inisiatif yang diperkenalkan untuk mengurangkan bebanan komiti perniagaan dan juga sektor korporat. Kalau Puan boleh kongsikan mukadimah ataupun pendahuluan berkenaan dengan inisiatif ini terlebih dahulu, silakan. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput SSM untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan inisiatif yang kami adakan. Pertama sekali, inisiatif ini kita perkenalkan bertujuan untuk seperti yang Shu nyatakan tadi, untuk meringankan bebanan yang dihadapi oleh sektor perniagaan dan sektor korporat. Ini adalah kerana mereka masih menghadapi kesan akibat pandemik COVID-19, kesan jangka masa panjang yang mereka hadapi serta ketidaktentuan ekonomi masa kini. So sudah tentu SSM mengambil kesempatan ini melihat keadaan yang mungkin mendesak mereka untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan, maka kita perkenalkanlah pelbagai inisiatif. So sebenarnya inisiatif ini kita telah perkenalkan sejak 2020 lagi. So pada tahun 2020 kita telah memperkenalkan sebanyak 7 inisiatif. Pada tahun 2011 kita telah pun memperkenalkan sebanyak 11 inisiatif. 2021 11 inisiatif. 2022 kita perkenalkan sebanyak 6 inisiatif dan pada tahun ini ada 9 inisiatif yang kami harap dapat membantu sektor korporat dan sektor perniagaan yang mungkin terkesan. Apakah antara inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan pada tahun ini? Okey. Pada tahun ini sejak awal tahun lagi mantan Menteri Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Hayop, beliau telah pun mengumumkan 3 inisiatif penting. Pertama adalah pengurangan kadar kompaun sebanyak 90% atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat di bawah Akta 1965. Ini adalah especially berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sebab akta itu telah pun dimansuhkan dan kita telah pun perkenalkan satu akta yang baru iaitu Akta 1965. So walaupun akta tersebut telah pun dimansuhkan, tetapi kompaun-kompaun itu sebenarnya masih lagi sah, dan masih lagi berbuat kuasa. So kami mengharap supaya syarikat-syarikat mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kompaun-kompaun yang masih tertunggak yang telah dikeluarkan di bawah akta yang lama. So selain daripada itu, kita juga ada pengurangan kompaun sebanyak 90% juga untuk kesalahan-kesalahan bagi syarikat yang berstatus dissolve, iaitu yang dibubarkan. So ini adalah untuk membantulah pengarah syarikat yang mana syarikat mereka dah tak ada tetapi masih ada lagi kompaun-kompaun yang tertunggak yang masih belum diselesaikan. So kami berharap syarikat pihak-pihak ini mengambil kesempatan untuk menyelesaikan kompaun itu dengan membayar hanya 10% sahaja dari nilai kompaun yang telah pun diberikan. Satu lagi berkaitan dengan pengurangan kompaun ini adalah berkaitan dengan kompaun berkaitan kesalahan lazim. Kesalahan lazim ni kebanyakan syarikat mereka gagal menyerah simpan. Sebagai contoh, mereka gagal menyerah simpan penyata tahunan, ataupun mereka gagal menyerah simpan penyata kewangan, ataupun mereka tidak menyediakan penyata kewangan ataupun tidak mengedarkan penyata kewangan tersebut kepada pemegang saham. Ini adalah antara kesalahan-kesalahan lazim yang kita lihat perlu juga diberikan pengurangan untuk membolehkan syarikat-syarikat ini mengemas kini maklumat-maklumat terkini dan seterusnya menyimpan penyata-penyata tersebut dengan SSM. Tetapi untuk menikmati pengurangan kompaun bagi tujuan ini, mereka perlu memastikan bahawa tindakan telah diambil bagi memastikan pematuhan terhadap kesalahan tersebut telah diambil tindakan. Sebagai contoh,
mereka perlu memastikan bahawa penyata kewangan disediakan, diedarkan dan diserah simpan dengan SSM. So itu adalah antara inisiatif-inisiatif utama yang kami rasakan boleh membantu sektor korporat. Berapa lama terpakainya pengurangan kompaun ini? Okey. Sebenarnya kompaun ini akan berkuat kuasa sehingga 31 Disember. Okey, sampai hujung tahun lah ya? Sampai hujung tahun. So inilah yang kita nak cuba war-warkan untuk memastikan sektor korporat mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kompaun-kompaun yang masih tertunggak. 90% tu banyak untuk yang tiga pengurangan kompaun utama untuk tiga kesalahan yang kita nyatakan tadi. Okey Puan, kalau boleh kongsikan selain pada inisiatif berkenaan pengurangan kompaun itu, apa lagi inisiatif lain dia umumkan melalui KPDN ini? Selain daripada itu, kita juga mempunyai pelbagai inisiatif yang sebenarnya boleh membantu masyarakat. Antaranya adalah kita mempunyai skim pendaftaran perniagaan secara percuma. Okey. Ini adalah untuk menggalakkan golongan B40 dan golongan pelajar untuk menceburi bidang perniagaan. Tambah baik yang kita adakan untuk tahun ini adalah selain daripada isi rumah tersebut, selain pada kedua-dua pasangan boleh menikmati skim pendaftaran perniagaan secara percuma ini. Selain daripada itu, untuk tujuan mendorong satu keadaan di mana kepercayaan untuk berurus niaga secara atas talian, kita juga meneruskan pendaftaran percuma SSM Biz Trust. Okey, yang ini kita sebenarnya bagi secara percuma kepada perkongsian liability terhad. Okey, kalau sebelum ni kita bagi percuma kepada perniagaan seperti pemilikan tunggal dan perkongsian, tetapi kita panjangkan juga pendaftaran ini secara percuma kepada perkongsian liability terhad. Tujuan QR code ni sebenarnya adalah untuk membolehkan sesiapa yang berurus niaga dengan mereka untuk imbas QR code tu dan maklumat berkenaan perniagaan tersebut akan terpapar. So mereka dapat memastikan bahawa mereka sebenarnya akan berurus niaga dengan perniagaan yang sah di sisi undang-undang. Akan terdapatlah maklumat, nombor pendaftaran dan sebagainya. So tahap kepercayaan untuk berurus niaga atas talian tu akan lebih nampak lagi lah. Okey. Selain daripada itu ada juga inisiatif yang ialah memperlihatkan bagaimana golongan OKU juga turut mendapat manfaat daripada inisiatif yang baru ini, Puan. Ya, betul. Untuk inisiatif itu, sebenarnya SSM telah pun memperkenalkan inisiatif ini telah agak lama. Ini adalah komitmen kita untuk memastikan golongan OKU tidak tertinggal. The initiative adalah untuk memastikan bahawa mereka diberi pendaftaran secara percuma, bukan setakat itu sahaja. Apabila pendaftaran mereka tamat, mereka boleh memperbaharui pendaftaran tersebut secara percuma juga. So ini adalah untuk memastikan mereka boleh menjadikan bidang perniagaan sebagai punca pendapatan untuk menyara kehidupan mereka lah. Okey, inisiatif yang ketujuh kalau kita boleh kongsikan pada pagi ini di mana untuk meneruskan cadangan pindaan bagi menambah baik pertukaran-pertukaran di bawah Akta Syarikat 2016. Kalau Puan boleh perincikan berkenaan inisiatif ketujuh ini? Ini merupakan satu inisiatif yang sangat penting. Antara cadangan-cadangan yang untuk dimasukkan di dalam rang undang-undang ini adalah berkaitan dengan penambahbaikan kerangka untuk memperkukuhkan lagi rehabilitasi syarikat. Seperti yang saya kongsikan tadi, banyak syarikat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan mereka masih dalam proses untuk lebih berdaya saing. Ketidaktentuan ekonomi pada masa sekarang juga menyumbang kepada ketidakstabilan tersebut. Oleh yang demikian,
rang undang-undang ini menyediakan satu kerangka perundangan yang lebih kukuh yang boleh membolehkan mereka untuk berunding dengan pihak pemiutang di samping mendapatkan suntikan dana yang lebih bagus. Rang undang-undang ini kami harap dapat dibentangkan di Parlimen pada penghujung tahun ini. Okey, alhamdulillah, itu antara kami sempat lakumkan pada anda berkenaan 9 inisiatif SSM 2023. Bagaimana inisiatif ini boleh membantu mengurangkan bebanan komuniti yang berniaga dan juga sektor korporat di luar sana. Terima kasih kepada Puan Nur Haizam bersama kita hari ini di studio. Kita nak beres seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Melaksanakan pembaharuan supaya Malaysia dapat tergolong